wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan. Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar atau ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtadtu bidarbillah Tuluhu ma sya'allah Kufluhu la ilaha illallah Babuhu Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah Al-aliyyil azim Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bina istadarat kama istadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdhur wa min jami'is syurur tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. San'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum minar rijli ila ar-ra's la fi sahli yajda' wa la fi jabali yatla' bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang lepas kita dah baca bab udhiyah, bab korban daripada kitab Idaman Penuntut pada muhuraian yang kusud ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya penggal yang pertama. Saya nak tambah sedikit daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kalau tuan-tuan yang seragam Johor dulu kenallah kitab ni. Mana namanya saya tak nampak dah. Ni dah berpindah-pindah tangan. Bukan saja tulisannya tak nampak, dah melubang sana, tampal sana sini. Ni siapa nama pertama? Muhammad Zaini Abdullah, seragama Lentung. Atau siapa yang kenal? Kitabnya ni dah pindah, saya yang terakhir lah ni. Kalau dibuka ni malu, tapi buka jugalah nak tunjuk. Tu dia. Pasal apa? Kitabnya kosong. Dia kata kenapa kosong kitab ni? Buatlah ketupat sikit, apa sikit awan larat, entah apa ni? Kartun apa benda entah Allah. Yalah, budak kan? Budak. Sekarang lagi budak belajar. Ada pula Buns and FUCK lah, ya Allah. Kitab ditulis FUCK, apa-apalah. Budak Baik. Kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain bagi Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Fatani, Patani, Thailand. Ke surat 80. Yang Rumi ada tak Ustaz? Kalau tak silap saya ada. Sekarang dah banyak kitab Arab diterjemah ke Melayu, yang kitab Jawi dipindah ke tulisan Rumi. Ke surat 80 bab udhiyah, saya tambah-tambah ambil sikit-sikit je. Dan masuklah waktunya. Waktu udhiyah tu, korban itu apabila naik matahari. Naik matahari maknanya terbit matahari, syuruk, habis waktu subuh. Hari nahar 10 hari bulan Zulhijjah. Kalau ikut kalender 31 Julai 2020. Dan lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya, bukan setakat naik matahari itu dah boleh sembelih, tak. Lepas syuruk tu, terbit matahari tu, lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya, 2 rakaat, dan 2 khutbah yang ringan. Khutbah yang ringan, bukan khutbah yang panjang lah, keduanya. Jadi paling awal boleh sembelih bila syuruk, naik matahari ataupun terbit matahari itu, habis waktu subuh. Tambah lagi 2 rakaat sembahyang hari raya, lebih kurang 5 minit. Tambah lagi 2 khutbah yang ringan. Yang ringan. Katalah 5 minit, 5 minit. 1 khutbah, 2 khutbah. Jadi 10, 10, 20. Syuruk katalah pukul 7. Berapa syuruk? 7-6 minit tambah 20, 7:26. Minggu depan kalau andai katalah nak sembelih awal, dia nak sembelih apa nama ni, maksimum 10 kan, PKP ni 10 ekor hari pertama nak sembelih. Contohlah nak kerjakan sebelum sembahyang Jumaat, mesti dah siap contohnya. Jadi dia nak sembelih paling awal, waktunya selepas syuruk tambah lagi 20 minit. So 7:27 lah. 7:25 tu dah sedia dah. Walaupun dia tak sembahyang raya atau tak khutbah, tapi tak afdal lah. Ini paling kurang, paling kurang. Tempat apa nama ni, ada satu organisasi ni, Nahdlatul Asy'ariyah, dia korban sekarang ni PKP digalakkan sembelih dekat pusat penyembelihan kan. Sembelih kat mana? Kahang Keluang tu. Pukul berapa sembelih? 4 pagi. Tapi bukan hari raya pertama lah. Hari pertama tak sah. Pukul 4 pagi belum subuh. Dia hari raya kedua, ketiga gitulah. Sabtu ke Ahad, 4 pagi. Siapa mungkin banyak tempahan lah kan, pusat penyembelihan di jadi tumpuan kan. Pasal tak boleh sembelih dekat ni masjid ataupun masjid yang tak ada tempat penyembelihan. Jadi 4 pagi. Mungkin hari raya pertama dia lepas subuh lah. Paling awal dia boleh buat 7:26 tadi tu.
Hari raya kedua, ketiga dah, itu 24 jam sampai hari raya keempat. 10, 11, 12, 13 bulan habis waktunya, nanti sebut Tetapi afdal ditakhirkan. Yang afdal takhir, lambatkan sikit pada lalu masa yang tersebut daripada naik matahari kadar segalah. Tambahkan lagi masanya, itu lagi afdal lah. Lepas sembahyang sunat hari raya 2 rakaat, khutbah 2 khutbah, kemudian tak terus melih, tambah lagi masa sedikit. Kadar segalah. Kadar segalah tu orang biasa tengok anak bulan, tengok matahari lah. Nak ukur kadar segalah tu, yang tak pernah tengok anak bulan, tak pernah tengok matahari terbenam terbit, tak pandai juga nak ngira tu kan. Kadar segalah. Baik. Dan berkekalanlah waktunya hingga jatuh matahari, terbenam matahari, iaitu waktu maghrib, akhir hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13. Maknanya hari yang ke-13 tu, kalau ikut kalender, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin tu maghrib last. Maknanya sebelum azan maghrib tu, katalah seko last, tak susah sangat, tak banyak sangat agak kan. Sebelum maghrib seminit tu boleh sempat. Dah masuk je maghrib dah, tak kira korban. Kalau sembelih juga boleh dikira sedekah. Baik. Itu sikit tambahan tentang waktu. Pasal yang idaman penuntut dia tak jelaskan sangat. Dia sebut lepas syuruk saja kan. Ni dihuraikan sikit. Selepas syuruk tambah lagi sembahyang raya 2 rakaat, 2 khutbah. Baik. Kemudian tambah lagi sikit. Dan wajib bersedekah atas kaul yang asahnya dengan daging yang mentah lagi basah. Dalam kitab Imam Penuntut dia sebutkan boleh. Dalam kitab Matla'ul Badrain, wajib bersedekah atas kaul yang asahnya, yang kuatnya, dengan daging yang mentah lagi basah. Daging korban tu wajib disedekahkan dengan mentah kepada fakir dan miskin. Kenapa kena basah, tak boleh masak? Kesian dia ustaz, dia miskin, nak masak pun tak ada bahan. Kalau masak gitu je, rebus air tu pun. Kalau buat rebus, dia kata air ni daripada buat rebus biar aku minum. Memang miskin betul lah kata kan, contoh. Tak, memang disuruh mentah. Kenapa? Jangan masakkan. Sebab dia kata supaya boleh ditasarufkan dia, dipelbagaikan dia. Dipelbagaikan macam mana? Dengan dijual. Kita dah bagi dia jual ustaz, boleh. Tu hak dia. Kita jangan bagi syarat. Kau ni aku dah sembelih korban mahal ni, daging mahal ni, satu bagian 1000 ni, yang jual pula. Itu hak dia. Tak boleh kita cakap macam tu. Dia kata aku ni makan daging mahal ni, kalau tak makan pun aku boleh hidup lah. Bukanlah maknanya menolak. Baik aku jual, aku buat beli baju ke makanan, nak aku beras. Ya tak? Ini miskin betul lah cerita kan. Orang Malaysia ada ke ustaz? Kita tak tahu, kita tak mencari. Ya tak? Cuba cari betul-betul kan. Ada miskin bandar, lagi miskin daripada miskin kampung. Ya tak? Ada kan istilah miskin bandar kan? Tengok duduk bandar, ingat duduk bandar semua kaya. Tidak. Ada yang miskin. Baik. Jadi itu hikmahnya. Wajib disedekahkan daging korban yang sunat tu secara mentah, dengan dijual atau lainnya. Baik. Tambah lagi sikit. Maka tiada harus yang ini haram diberi sesuatu daripada udhiyah korban kepada fakir dan miskin, kafir zimmi, orang bukan Islam, hingga jikalau mengambil oleh fuqara'ul muslimin. Dia punya haram tu nak bagi kepada orang bukan Islam, walaupun kita dah bagi kepada orang miskin Islam, orang fakir Islam, akan uhudiyah atas jalan sedekah, dia ambil tu je jalan sedekah. Dan orang yang orang kayanya atas jalan hadiah, orang kaya pun dapat, orang Islam kaya dapat atas jalan hadiah. Haram atas mereka itu bersedekah dan hadiah dengan sesuatu daripadanya kepada kafir zimmi. Walaupun hak milik dia, tapi dia tu sendiri, fakir atau miskin yang Islam tu, haram sedekah kepada atau hadiah kepada orang bukan
Islam. Demikian lagi menjual kepada mereka itu, apatah lagi jual. Jadi kalau nak jual atau nak sedekah, orang miskin atau fakir ni kalau nak jual, jual kepada orang Islam. Ya tak? Imam pun bagilah ni daging korban pada orang fakir. Imam, saya jual kat imam lah. Boleh? Tapi serah dululah, dah pegang daging tu. Itu baik tak payah serah ustaz. Dia cakap awal tak boleh. Dia kena ada penyerahan. Penyerahan tu kena ada. Penyerahan kena ada. Ya tak? Ni daging, ambil. Saya terima lah kan. Imam, saya nak jual balik kat imam. Boleh. Dah terima tu baru ni. Dah dapat. Baik. Sambung cukuplah, rasa cukuplah. Berapa tambahan sedikit je, tak banyak kita pun daripada idaman penuntut dah baca. Dalam Sabil Muhtadin pun ada samalah. Cuma ada tambahan sikit, surat 230 kitab Sabil Muhtadin juzuk yang kedua. Dan makruh bagi orang yang menghendaki berkorban menghilangkan sesuatu daripada rambutnya dan janggutnya dan kukunya dan sekalian bulu badannya, daripada misai dan kumis dan bulu ketiak dan bulu ari-ari. Bulu ari-ari apa ustaz? Bulu kemaluan. Kenapa panggil ari-ari? Tak tahulah. Tanya ahli bahasa lah. Dan lainnya dalam 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Masuk 1 Zulhijjah kemarin, makruh kita potong rambut, kuku kalau nak buat korban. Makruh saja hingga dikerjakannya akan korban, sampailah dia sembelih korban tu barulah hilang makruh tu. Maka sunat baginya bahawa jangan dihilangkannya akan sesuatu daripada demikian itu. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW ertinya lebih kurang, yakni apabila kamu lihat akan bulan Zulhijjah dan menghendaki seorang daripada kamu bahawa berkorban, maka hendaklah ditahaninya dirinya daripada menghilangkan sekalian rambutnya dan kukunya, telah meriwayatkan akan dia Muslim. Bermula hikmah, kenapa tak boleh potong rambut, kuku, bulu-bulu semua ni? Hikmah pada yang demikian itu supaya syamil. Syamil ni apa? Sempurna. Siapa nama? Syamil, Muhammad Syamil. Ada kawan saya nama Syamil. Apa makna syamil? Sempurna. Supaya syamil, sempurna, maghfirah, keampunan, dan merdeka daripada api neraka bagi sekalian suku-suku anggotanya. Ini tentang korban sikit tambahan. Cukuplah. Baik, kita masuk bab akikah sikitlah. Kadang-kadang ada yang buat akikah Surat 180 kitab idaman penuntut, surat 180 yang Jawi yang Rumi carilah bab akikah selepas bab udhiyah. Perkataan akikah itu pecahan daripada perkataan aqqa. Aqqa maknanya pada lughah, pada bahasa, belah dan potong, dan maknanya pada syarak iaitu menyembelih binatang untuk bayi pada hari yang ke-7 lahirnya dengan dicukur rambutnya. Bukan setakat sembelih binatang, malah cukur rambutnya. Jadi cukur rambut tu bukan adat, memang ada dalam agama, disunatkan. Baik. Waktunya bila nak buat akikah ni ialah sebaik selesai bayi itu keluar daripada perut ibunya. Paling awal lahir je terus buat akikah, terus sembelihkan dan cukur rambut. Berakikah itu hukumnya sunat muakkad atas orang yang menanggung nafkah bayi itu, seperti bapa atau datuknya, daripada wangnya sendiri, bukan daripada harta bayi itu. Baby ada duit ke ustaz? Ya, orang bagi-bagi duit raya ke apa? Ni apa ni? Alah, duit baby. Tu dia sebut tu duit baby. Bapak baby, mak baby jangan ambil. Kecuali kalau mak baby tu nak menyusukan, tak ada duit nak menyusukan baby kan, kena mak baby kena makan, tak apalah kan. Ataupun kalau terpaksa pinjam, nanti ganti semula. Ataupun tak mampu ganti, dah besar tu cakap, ni kemarin masa kau kecil
orang bagi-bagi duit raya ni, mak kira-kira ada sejuta juga. Sejuta. Ada dah juga dah sejuta ni. Tapi mak dah pakai semua. Minta halal boleh tak? Minta halal kan. Tak apalah mak. Bagus, anak solehah. Dia tak berjaya mendidik anaknya. Didik dulu. Dah didik baru sebut, baru cakap. Ni kemarin nak cakap lah sikit lah ni. Benda sikit je ni ialah benda kecil je. Kenapa mak? Ada apa mak? Cakap je mak, tak apa mak. Sebenarnya kau semua kau duit kau ni, kau kumpul-kumpul ada sejuta. Sejuta. Contoh lah kan. Baik. Tak ada perselisihan pendapat ke Ustaz? Dalam kitab apa nama ni? Bahrul Madhi saya tengok ada. Harta anak tu adalah harta mak bapak. Ada sebut. Tu ada hadisnya. Ada perselisihan pendapat lah. Ada ulama yang kata harta baby tu harta baby kena simpan. Yang ada ulama kata harta anak bukan setakat baby, sampai besar lah. Anak tu harta mak bapak juga. Baik. Tiada masa saya bacakan. Jadi pakai harta bapa atau datuk, bukan daripada harta bayi itu. Dan sunat disembelih pada hari yang ketujuh. Yang paling bagus hari yang ketujuh selepas dia lahir tu, umurnya 7 hari. Sembelihkan akikah dan juga cukur rambut. Binatang yang disembelih itu syaratnya sama macam binatang yang diluluskan buat korban, sama, iaitu unta 5 tahun masuk ke 6, lembu, kerbau dan kambing masuk tahun ke-3, dan biri-biri umur setahun masuk ke-2 atau sudah bersalin 2 gigi sebelah hadapannya. Bagi seorang bayi, seekor kambing atau 1/7 lembu atau kerbau, sama ada laki-laki atau perempuan. Yang afdalnya, ini yang paling kurang, paling kurang seorang bayi itu akikahnya seekor kambing atau 1 bahagian daripada 7 bahagian lembu atau kerbau. Yang afdalnya bagi bayi laki-laki 2 ekor biri-biri. Tak dapat biri-biri atau kambing, atau 2/7 lembu atau kerbau. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan seekor ataupun 1 bahagian. Berkekalanlah sunat akikah itu hingga kanak-kanak itu baligh. Ketika itu gugurlah tuntutan atas ibu bapa dan datuk. Dah tak menanggung sunat muakkad kepada bapa dan datuk kalau kanak-kanak tu dah baligh. Biasa umur baligh 13 tahun lelaki, 9 tahun perempuan. Lepas itu jika budak itu berkendak, kenalah ia mengerjakan sendiri. Dan lepas balik tu budak tu sendiri yang sunat kerjakan. Sekiranya bayi itu mati sebelum hari yang ke-7 atau lepas daripada hari yang ke-7 sebelum balik, sunat juga diakikahkan. Kalau bayi meninggal dunia, macam sepupu saya, anak yang kedua, bayi meninggal, sakit apa tu lupalah. Baik. Jadi yang kalau macam tu sebelum hari ke-7 meninggal dunia atau lepas hari ke-7 sebelum balik, sunat juga diakikahkan, sunat. Terkadang-kadang akikah ini boleh jadi wajib apabila dinazarkan, seperti dikatanya, kerana Allah atasku wajib membuat akikah untuk anak ini. Jaga-jaga, ni sama macam korban juga ni. Atau ditakyinkannya, ditentukannya dengan katanya, bagi Allah atasku memperbuat akikah dengan kambing ini untuk anakku. Ada sebut akikah, ada sebut ini. Ini itu samalah, ataupun tunjuk. Ada sebut akikah. Macam korban ada sebut ini itu, ada tunjuk, ada perkataan korban. Jadi nazar. Jadi nazar jadi wajib. Dia jadi wajib disedekahkan semua sekali. Haram dimakan walau sedikit pun. Pendeknya, dengan ditunjuknya kambing ini untuk akikah, jadi wajiblah ia. Jangan tunjuk. Habis macam mana nak pilih? Pilih je lah. Saya nak yang tu, saya nak ini. Saya tak nak yang tu, saya tak nak yang ni. Dah lah. Tak payah sebut-sebut. Habis datang-datang macam mana? Datang-datang, Assalamualaikum, saya nak pilih kambing akikah untuk
Pilih kambing je pun boleh, pilih kambing. Pilih lembu petang. Nak buat apa? Nak buat akikah. Selamatlah, ayat dengan lain-lain tu tak sambung. Dia jangan satu ayat tu. Ini saya nak pilih lembu untuk buat akikah. Tu okey lagi. Saya nak pilih lembu itu untuk akikah. Saya nak pilih lembu itu untuk korban. Itu tunjuk. Dah tunjuk, sebut pula itu ini. Lagilah. Complete dia punya ayat untuk menjadi nazar tu. Sama ada dipisahkan ataupun jangan sebut. Pilih kambing, pilih lembu. Dah. Yang jadi baik sambung. Yang jadi sunat itu tidak ditakyinkan dengan ditunjuk atau sebagainya. Jadi akikah sunat jangan tunjuk, jangan ditakyinkan. Takyinkan tu ditentukan, itu ini tu. Hati-hati. Benda kecil je, ini itu je ataupun tunjuk je, tapi benda tu hukumnya berlainan dalam kitab. Alah ustaz, orang lain tak sebut pun. Tak sebut dah lah, saya sampaikan aja. Saya pun sampaikan aja. Saya tak ngecek awak buat tak macam saya cakap, tak ada. Masing-masing lah, atas masing-masing. Baik. Akikah wajib, tuannya tak boleh makan. Sama macam kurban juga. Cuma kat sini sebut tak boleh. Kalau buat kurban disebut haram, samalah tu. Bahkan kena sedekahkan kesemuanya kepada fakir miskin. Sunat dengan dimasakkan secara manis. Yang ini sunat dimasakkan secara manis. Tulangnya jangan dipatah-patahkan kemudian dihantarkan kepada mereka, itu sunat. Kalau tukang masaknya pandai, tak dipatahkan, masak. Kalau tukang masaknya susah lah, tak patahkan, adalah. Banyak rebel. Kalau awak nak yang dengan saya patahkan. Yalah. Nak cek yang lain yang mahal kan, contohnya. Kalau tukang masak yang pandai, yang faham, yang belajar, baiklah. Kita sebut pun dah tahu kan. Ni masak jangan patahkan tulangnya, ya. Boleh tak Ustaz sebut akikah? Dah sembelih tak apa. Saya seram lah Ustaz. Seram jangan sebut lah sampai bila-bila. Dia takut nak sebut akikah tu kan. Ini akikah nak ngelakkan, jangan sebut mindsetnya. Jangan sebut ini, jangan sebut akikah. Jangan sebut ini, jangan sebut akikah. Dah sembelih dah. Ni daging apa ni? Tak payah tahulah. Diseram kan. Dah sembelih tak apa, boleh sebut ni daging akikah, dah sembelih dah ni. Baik. Adapun akikah yang sunat dimakan sebahagian daripadanya dan sebahagian sedekahkan kepada fakir miskin. Cuma di sini sunat dimasakkan, dan pada korban sunat wajib diberi daging mentah. Faham kan dia punya ayat tu? Pada korban yang sunat, bukan korban wajib diberi daging mentah. Dia punya sunat dengan wajib tu sebelah-sebelah. Baik, sunat dibangkan pada telinga. Ni bab akikah juga. Bab sembelih tu dah habis, dia masuk bab anak tu. Sunat dibangkan pada telinga kanan azan bagi, dan ikomatkan pada telinga kirinya sebaik saja ia lahir. Azan telinga kanan, ikomat telinga kiri. Kalau perempuan tak payah azan kan Ustaz? Ikomat aja? Tak, dua-dua, lelaki perempuan khunsa sama. Bang telinga kanan, ikomat telinga kiri. Kenapa kena azan dengan ikomat? Supaya didengarnya nama Allah sebelum mendengar percakapan yang lain. Habis nurse tu bercakap sama dia, tak apalah macam mana. Yang dia bercakap sama dia, tak bercakap macam mana nak buat kerja. Push tu kan. Budak dah keluar dah, okey dah. Takkan nurse tu nak tak bercakap, susah dia. Tak apalah macam mana kan. Kita lah azankan dengan ikomat. Tunggulah nurse tu, dia bila dah lahir tu, dah keluar, siapa yang tengok anak dilahirkan tu tahulah. Lepas dilahirkan tu nurse mandikan dulu. Lepas mandikan tu baru dia bagi bapak. Dia tahu kita nak azankan tu. Dia mandikan dulu baru dia bagi kita. Kita pun benda tu licin. Bukan benda tu pula ustaz ni, bayi tu licin. Jadi dimandikan dulu biar kesat sikit. Takut kita tak pandai, licin. Pocut jatuh, ya Allah ya Rabbi karim, naudzubillah min zalik. Kau jangan kau
Meraung ni kau. Bang, apa bang? Tak ada jatuh. Jatuh. Jangan. Jadi biar dimandikan dulu baru azan. Baik. Dan dibacakan surah Alam Nashrah pada telinga kanan, insyirah, Alam Nashrah laka sadrak, dan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr pada telinga sebelah kiri. Allah Ustaz tak hafal. Bukalah awak punya handset tu apa. Tak hafal macam mana. Saya hafal Alam Nashrah je Ustaz. Ustaz sebut Alam Nashrah saya hafal. Dah bukalah handset tu. Azan belum pula. Dah buka handset tu, buka lah. Macam mana? Tak hafal. Itu sebab kahwin ni jangan kahwin je. Dia tak belajar dulu apa. Main kahwin je. Saya mampu Ustaz. Mampu duit, ilmunya mampu tak? Baik. Kenapa biasa azan dan iqamat ni tak pernah dengar pula? Menurut pendapat ulama bahawa budak itu dijauhi daripada berzina bila besar kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan bila dibacakan surah Alam Nashrah telinga kanan, surah Inna anzalna, bukan Inna a'taina ya, yang salah surah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Insya-Allah dijauhi daripada zina. Lepas tu dijagalah, dibela jangan biar gitu. Liar sama juga. Dijaga. Wah, mentang-mentang dah tak apa Ustaz. Saya dah baca dah. Biarkan aja, pandailah jaga sendiri. Yang bebas. Kena jaga juga batas. Baik. Sunat disuapkan kurma yang telah dimamahkan ke dalam mulutnya. Yang telah dimamah, jangan kurma sebiji. Tertelan. Tak tertelan, tersekat. Alhamdulillah min zalik. Dimamahkan, kita dah gigit sikit. Atau benda yang manis. Yang bagus kurma. Ada orang kata madu, ada pula orang kata madu tak bagus, panas sangat untuk bayi, tak bagus kan. Jadi kurma ajalah. Sunat dicukur kepalanya sama ada laki-laki atau perempuan. Tak kira laki atau perempuan, sunat cukur kepala. Pada hari yang ketujuh lepas sembelih akikah. Kemudian ditimbang rambutnya dengan emas, dan emas itu disedekahkan kepada orang. Tak pandai cukur Ustaz, suruh tukang gunting rambut. Awak tak pandai, jangan ni. Calo-calo kepala. Calo tu okey lagi. Kan, bahaya. Kalau berani buat. Tak berani. Kadang tukang gunting rambut pun tak berani. Baby. Kalau gitu tunggu besar sikit lah. Tunggu besar sikit. Sekira-kira. Tapi budak dengar cakap ke? Bagi mainan lah. Bagi mainan. Ustaz dulu macam mana? Saya kecil lagi, apa nama ni, budak tu bagi mainan apa, bola ke apa tengah mandi tu kat besen tu kan. Jadi lumurkan sabun, dia bila sabun cukur lembut sikit, lancar sikit dia punya nak cukur tu kan. Cukur. Jangan lawan arus rambut. Dia kena ikut alur dia tu kan. Kalau rambutnya apa nama ni ke depan, kita daripada belakang, daripada tengah lah. Ni kalau melawan tu takut dia koyak kan. Jadi berani buat lah. Ikutlah pandai masing-masing Baik. Habis basah-basah kumpulkan, keringkan, timbang. Saya nak timbang basah-basah. Bagus juga, lagi berat. Pada hari itu juga sunat diberi namanya. Hari ketujuh. Nak beri awal pun boleh. Dan nama itu biarlah nama yang mulik-mulik, yang baik-baik Ni pun dah sebut banyak kali. Nama biar yang baik-baik. Jangan mentang-mentang dalam Al-Quran semuanya baik. Tengok maknanya juga. Ya tak? Syaitan ada tak dalam Al-Quran? Ada. Bukan semua ayat Quran tu ada makna yang baik. Bukanlah apa nama tak boleh ambil dalam Al-Quran. Ambil yang maknanya baik lah. Ya tak? Ada yang nama terlalu baik sangat sampai nama apa? Rabbul Alamin. Tak boleh. Ustaz, kan benda ni bukan nama syaitan. Iya, tapi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tak boleh. Itu Allah Ta'ala. Makhluk jangan. Pak cik saya ada apa nama ni, pernah sebut sepupu saya nama Qayyum. Jadi dia marah, jangan sebut Qayyum, kena panggil Abdul Qayyum. Walaupun nama dia Muhammad Qayyum saja,
Kena sebut Abdul Qayyum. Kenapa? Qayyum tu nama Allah. Jadi kena tambah Abdul, hamba. Jadi hamba Allah yang bersifat Al-Qayyum. Saya kan je lah masa kecil kan. Dah besar belajar kitab, rupanya boleh. Nama Allah Ar-Rahman sahaja yang tak boleh ditunggalkan untuk makhluk. Contoh Abdul Rahman. Imam Abdul Rahman. Jangan panggil Rahman saja. Sama ada Abdul Rahman atau Imam Rahman ke kan. Macam bapa mentua saya Abdul Rahman juga. Bukan imam lah, orang lain. anak imam orang lain. Baik. Jadi Rahman, nama Allah Rahman tak boleh diberi kepada makhluk tunggal macam tu, kena Abdul Rahman. Selain Rahman, Allah lah, Allah pun tak boleh nama tunggal untuk makhluk, kena Abdullah, Abdul Rahman. Selain Allah dan juga Rahman boleh, Rahim dan sebagainya tu, 99 nama Allah, 98 yang lain tu dibenarkan tak ditambah Abdul tu, boleh. Itulah kita apa, Aqidatun Najin, pada awal tu pendahuluan, dibenarkan. Jadi kalau nama sepupu saya Qayyum, boleh panggil Qayyum sahaja, dibenarkan. Tapi yang Melayu ni banyak dipendekkan nama. Qayyum panggil apa? Yum aje lah. Kalau Abdul Rahman, Man aja panggil. Tak? Pendek sangat. Kalau pendek tak mengubah makna yang tak baik, tak? Jadi makna yang tak baik tak apa. Kalau makna yang tak baik jangan. Contoh Abdullah. Abdullah orang Melayu panggil apa? Dolah. Bagus tak dolah? Dolah ni kalau bahasa Arab tak ada makna, tapi dekat-dekat dengan dolalah. Dolalah ni maknanya sesat. Kau panggil dolah. Minta maaf siapa ada nama Abdullah. Saya memang sebutkan dalam kitab aje lah, Minta maaf siapa-siapa ada nama Abdullah, sama ada yang ke masjid ke, yang mendengar ni ke, saya masuk YouTube ni kan. Maka yang mendengar semua nama Abdullah. Jangan dipanggil dolah lah. Awak tak salah, orang lain yang panggil awak tu. Awak pun diam aja, dia pun okey lah. Kalau dah belajar, jangan panggil aku dolah, nama aku Abdullah. Nak senang panggil Pak Allah je lah. Kalau susah sangat Abdullah, panggil Pak Allah. Baik. Sebab dia bahasa Arab, kena tahu maknanya. Kalau nak cakap pendek, kena pastikan pendek itu tak bermakna yang tak baik. Contoh saya sebut mat kan, Muhammad panggil mat, ada dua makna. Satu mat panjang, mat kan, mat 2 harkat, 4 harkat, 5 harkat tu. Dan juga satu lagi mat maknanya mati. Dia panggil mati. Panggil tu satu doa, panggilan tu kan. Baik, sambung. Sunat dikhitankan pada hari itu juga, pada hari yang ke-7 sunat. Orang Melayu ada hari ke-7, ada, tak nafikan ada, tapi kebanyakan 7 tahun, tu pun kira awal. Biasa darjah 6 naik tingkatan 1. Ni kita mengamal sendirilah, orang lain buat apa kan. Sendiri. Siapa ustaz? Saya darjah 6 tu baru Imam sebut, bukan saya sebut. Imam mengaku pula tu, tingkatan 3 kan. Baik. Buat sunat ni memanglah. Saya pasal apa? Orang Melayu dia tak boleh tengok. Biasa binilah, isteri kan. Ni sunat ni. Kecil lagi, kesian. Budak tu pun tak tahu kesian ke sakit pun tak tahu pun. Lagi bagus waktu kecil pasal apa? Dia tak tahu sakit. Kalau sakit pun masukkan apa botol susu ke apa, susukan ibu dia, hilang, senyap dia. Tak? Yalah, tak apalah kan, macam mana, tapi sunat lah. Kalau bagus, cakap baik-baik, jangan bergaduh pula. Baru lahir nak bergaduh dah bercerai pula, naudzubillah. Benda ni, sebab tu belajar agama ni, lelaki kena belajar, perempuan pun kena belajar. Kita belajar agama, keluarga kita pun kena belajar. Kalau tak, memang banyak salah faham yang akan berlaku.
Sejak lahir sampailah meninggal dunia ni, ada je bab-bab yang tak kena. Ya tak? Aidil ni semenjak dia ustaz, semuanya dia je yang betul. Ya tak? Orang lain semua salah. Salah tu pasal tak kena kitab. Kalau sama kitab betul. Ya tak? Macam arwah atuk saya bekas imam kan. Apa sandaran kitab dia? Sabil Muhtadin. Saya tengok dekat rumah atuk saya, bukan Sabil Muhtadin yang macam ni, yang bercerai punya, yang tanggal-tanggal punya, lama punya, Sabil Muhtadin. Suai lah bekas imam kan. Kitab Sabil Muhtadin. Cuma itulah, ilmunya tak menurun pada anak-anaknya lah. Baik, sambung dan habis dah pun. Sunat dikhitan pada hari ke-7, dan wajib bila telah balik. Dah balik wajib, dah tak sunat lagi, kecuali dari asalnya sudah terbuka hasyafahnya. Hasyafahnya tu kepala takuk dia tu, dah terbuka. Kena sebut. Kalau tak tahu. Cendawan benda Ustaz, cendawan tak tahu, sebut. Dah sebut sekali cukup lah, kali ulang buat apa. Kalau dah terbuka sejak lahir, dah tak wajib khitan lagi. Jika demikian tiadalah wajib dikhitankan. Jadi itu bab sunat dan bab akikah. Cukuplah kadar ni tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama ni bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qablallahu minkum.